Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Ustazah Wan Suhana untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi usia yang panjang dan kesihatan yang baik kerana dapat meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid sekalian, hari ini Ustazah akan fokuskan kepada bidang sirah. Tajuknya ialah Perjanjian Hudaibiyah. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 135, 136, 137, 138 dan 139. Murid-murid sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita. Yang pertama, murid dapat menjelaskan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, murid dapat menghuraikan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Dan yang ketiga, murid dapat membuat rumusan dan mengaplikasikan iktibar dan hikmah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah dalam kehidupan. Nak tahu tak murid-murid, kenapa dinamakan Perjanjian Hudaibiyah? Sebenarnya, Perjanjian Hudaibiyah ini dinamakan bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Jadi, Hudaibiyah itu adalah nama tempat tau. Cuba perhatikan peta yang Ustazah tunjukkan ini. Di situlah peta kedudukan Hudaibiyah. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita lihat latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu, mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka adalah seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah, apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini, baginda dikunjungi Budayl bin Warqa Al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian, musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baginda mengutuskan Saidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan, lalu tersebarlah berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam.
Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Osman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhaib bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka temeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Kemudian, baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, seterusnya kita lihat pula isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Isi perjanjian Hudaibiyah yang pertama ialah gencatan senjata selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Isi perjanjian Hudaibiyah yang kedua pula ialah orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Seterusnya, kita lihat pula isi perjanjian Hudaibiyah yang ketiga, iaitu kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kesannya, Nabi mengambil peluang menjalankan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Yang keempat pula, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi SAW tanpa kebenaran walinya walaupun telah memeluk Islam hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Kesannya, peluang menyebarkan Islam melalui muamalat antara orang Islam dengan orang bukan Islam di Mekah. Dan yang terakhir, isi perjanjian Hudaibiyah ialah sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Kesannya, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Murid-murid sekalian, seterusnya kita lihat pula iktibar peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini. Sebagai seorang pemimpin, kita hendaklah bijak merancang dan mengatur strategi, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional serta bijak membuat sesuatu keputusan. Sebagai seorang yang dipimpin pula, kita mestilah taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Seterusnya, kita juga perlulah berganding bahu dan menyokong pemimpin dan perlu mengamalkan toleransi. Dan sebagai seorang Muslim pula, kita mestilah mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara dan perlulah menepati janji. Perjanjian Hudaibiyah ini mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian, dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan dan kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada temeterai perjanjian Hudaibiyah.
Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Ustazah harap murid-murid dapat faham dengan jelas. Okey, seperti biasa, jangan lupa tahu di bahagian description video ini Ustazah ada sediakan soalan Google Form sebagai latihan pengukuhan. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti ya. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini. Ustazah harap video ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Bye, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.